Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini cikgu akan ajar kamu sejarah tahun 6 bagi tajuk negara Malaysia. Okey, dalam unit 1 kita lihat lahirnya sebuah cinta. Terdapat 3 perkara penting yang akan kamu belajar pada hari ini. Pertama, kamu akan belajar tokoh-tokoh dalam pembentukan Malaysia. Dalam ni ada 9 tokoh semuanya. Dan yang kedua, kamu akan belajar langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Dan yang ketiga, kamu akan belajar kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia. Jadi, mari kita belajar sama-sama dengan cikgu. Sebelum tu, cikgu nak kamu nyanyikan lagu Saya Anak Malaysia dengan penuh semangat. Okey, dah ready semua? Okey, ready? 1, 2, 3. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Merdeka setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Okey, tahniah semua sebab dah nyanyi dengan semangat. Jadi mari kita mulakan pengajaran kita pada hari ini. Terdapat 9 tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Mari kita lihat dengan lebih teliti ke-9 tokoh ini. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi beliau telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Seterusnya, tokoh kedua iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Beliau merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Tokoh ketiga iaitu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Tokoh keempat pula ialah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Cobalt. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia pada masa itu. Tokoh seterusnya ialah Tun Datu Mustafa bin Datu Harun. Beliaulah yang mengasaskan United Sabah National Organisation iaitu USNO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia iaitu JPPM
Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tokoh ke-6 pula iaitu Tun Muhammad Fuad Stephen. Beliau merupakan pengasas United National Kadazan Organisation, UNCO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Malahan, beliau juga dilantik sebagai pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Kita lihat pula tokoh seterusnya iaitu Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Beliaulah yang telah menubuhkan Sarawak National Party iaitu SNAP, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Seterusnya, kita lihat Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Beliau merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak, iaitu Pesaka. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera yang menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Jadi beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Tokoh seterusnya, Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Mari kita lihat. Beliau telah memainkan peranan penting dalam penumbuhan Sarawak United People's Party iaitu SUPP. Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penumbuhan pembentukan Malaysia ini. Mari kita lihat langkah-langkah pembentukan Malaysia. Untuk pengetahuan kamu semua, sebelum kita mencapai pembentukan Malaysia, terdapat banyak langkah yang dibuat oleh tokoh-tokoh kita ni. Jadi, mari kita lihat langkah pertama, iaitu pada Mei 1961. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia ini. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia pada masa ini telah dipergiatkan. Pada Julai 1961 pula, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan kepada rakyat tentang pembentukan Malaysia. Kemudian, jawatan kuasa ini jugalah telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Langkah ketiga pada Januari 1962. Kalau kita lihat, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Kemudian, ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbett, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Pao Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Jadi untuk pengetahuan kamu, suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbett. Langkah keempat pula kita lihat pada September 1962. Kamu perlu tahu, pada masa ni referendum diadakan di Singapura. Dan penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Seterusnya pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan suruhan Cobbett tadi. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan juga Singapura. Kita teliti pula langkah ke-6 pada
Ogos 1963. Pada masa ni, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, pada masa ni, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikenali sebagai PBB. Wakil PBB pada masa ini telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Jadi melalui tinjauan inilah majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Kemudian pada September 1963, iaitu pada tarikh 16 September 1963, Malaysia telah berjaya dan diisytiharkan sebagai negara Malaysia. Pada masa itulah tubuhnya negara Malaysia. Topik akhir sekali pada hari ini kita akan belajar tentang kepentingan pemufakatan dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita lihat yang pertama iaitu permufakatan antara pemimpin negara. Jadi pembentukan Malaysia telah melalui beberapa jawatan yang menunjukkan permufakatan antara pemimpin pada masa itu. Terlihat permufakatan antara ahli JPPM. Seterusnya, pemerhati dari Persekutuan Tanah Melayu semasa wakil PBB telah membuat tinjauan pendapat tentang pembentukan Malaysia. Seterusnya melalui mesyuarat JPPM di Kuala Lumpur. Yang kedua, pentingnya sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Kita lihat referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Jadi rakyat pada masa ini telah diberi peluang untuk membuat keputusan untuk menghargai pembentukan Malaysia. Seterusnya, bijak merancang strategi. Jadi pembentukan Malaysia ni telah mendapat menyekat pengaruh komunis. Disebabkan kita pandai merancang strategi, suasana aman damai menjamin kesejahteraan rakyat. Kepentingan pemufakatan dalam pembentukan Malaysia yang seterusnya adalah untuk membentuk perpaduan. Kita lihat pelbagai kaum dan etnik telah dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Seterusnya, keunikan ini dikekalkan sehingga hari ini dan pemufakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus terpelihara. Seperti kita sedia maklum, negara kita mempunyai pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India. Jadi kita perlu pupuk perpaduan kaum ini. Jadi telah selesai semua topik pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham dan dapat menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, bye-bye.